Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan mukhtasar atau perengkasan kita bab kewajipan umrah sama dengan kewajipan haji. Itu di bawah tajuk tu. Sebahagiannya telah kita bincang dalam minggu lepas. Jadi pada pagi ini kita akan sambung pada muka surat 587. Perenggan bawah tu. Saya ambil di tengah lagi supaya tidak terputus dia punya perbincangan itu. Dari penjelasan ini, situ kita ambil. Maka orang yang melakukan haji qiran akan merasa lebih ringan keadaannya daripada melaksanakan haji secara tamattu'. Sebab haji qiran dia sekali selalu dah. Nak umrah dan haji tu. Jadi lebih ringan lah. Tidak perlu dua kali tahalul tu. Nah, ini pada sekali. Kerana ia memasukkan umrah sekaligus dalam haji dan tidak harus melewati miqat haji. Mana sekali lalu? Kerana ia telah memasukkan umrah tersebut pada hari-hari haji. Orang yang melakukan haji secara tamattu', ia bertahalul dari umrah sebelum ia berihram lagi untuk haji. Jadi dua kali. Sebab dia suku-suku. Seperti yang kita sedia maklum lah. Orang yang melakukan haji tamattu' tersebut sama dengan orang yang melakukan haji qiran, mana dia kena sembelih binatang lah sebagai dam, kita kata. Hadiyu tu mana binatang korban itu. Baik, dari sini kita sambung ya. Dari sini kita tahu bahawa boleh melakukan umrah dulu, kemudian melakukan haji tamattu' tu lah. Dan boleh juga melakukan haji terlebih dahulu, kemudian melakukan umrah yang wajib selepas tu. Tu kita kata ifrad tu. Barang siapa melakukan haji ifrad, yakni haji dulu selepas tu umrah. Itu maksud haji ifrad. Kemudian dia ingin melaksanakan umrah setelah haji, maka caranya adalah dia harus keluar daripada tanah haram. Harus tu makna mestilah. Dia kena keluar daripada tanah haram, kemudian berihram lagi dari tempat yang dia inginkan. Asal ke tanah halal, maksud dia. Tak perlu pergi ke tanah ini, tak perlu lah. Asal ke tubik daripada had haram itu. Sempadan tanah haram. Jadi, dia tidak berkewajipan untuk memulakan ihramnya dari miqat. Sebagaimana yang dilakukan dalam ihram haji. Tak perlu. Tu. Cukup bagi dia untuk memulai ihramnya dari tanah halal. Di luar tanah haram. Tempat yang terdekat dengan kedudukan dia lah. Tak perlu pergi ke tempat miqat khusus tu. Tubik tanah halal. Boleh dia. Gitu. Iyalah benda ni khilaf lah. Tapi kita sebut ni Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ni juga. Dalam hal ini kata Imam Syafi'i, saya cenderung berpendapat bahawa lebih baik baginya untuk memulai umrahnya dengan berihram dari Ji'ranah. Tapi kukuk mana pun Imam Syafi'i kata saya suka gitulah. Saya lebih cenderung berpendapat bahawa lebih baik bagi dia untuk memulai umrah dia dengan dia berihram dari Ji'ranah. Ni hak ifrad, ni hak selepas tu dia nak buat tu. Untuk ihram, untuk umrah tu lah. Untuk umrah. Walaupun boleh keluar tanah halal pun tak perlu tu. Tapi kalau dia gitu lagi molek. Mana kalau Ji'ranah ni jauh kat dia juga lah. 24 km paling kurang. Jika hal itu tidak memungkinkan, tak boleh nak pergi kata kelas situ. Maka lebih baik dia memulai ihram umrahnya daripada tanah ini lebih dekat sikit. 5 kilo hingga 7 kilo. Tapi lah ni hak terbaru dah. Tengok 7 dah dia mula buka kepala jalan raya. Okay? Jadi jauh lah sikit. Kerana Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk memulai umrahnya daripada Tan'im tu. Dan Tan'im tersebut merupakan tanah halal yang paling dekat dengan Baitullahil Haram. Jika hal itu masih tak mungkin, tak boleh juga. Adalah sebab-sebab tertentu. Maka mulailah ihram umrahnya dari Hudaybiyah. Kerana Nabi SAW di tempat tersebut dah memulai masuk ke umrah dari sana. Sebenarnya Hudaybiyah ni dengan Tan'im ni tidak jauh jarak dia sebenarnya. Lebih kurang jarak dia. 3 kilo 2 gitu ya. Anda tengok dalam internet lah. Mudah lah ni internet kita tak tu lalu. Dia punya
Baik. Tapi kena ingatlah, dalam mazhab Syafi'i pun maknanya dia terima tanah halal saja, tak perlu pun ke tempat mikot begitu. Tapi Imam Syafi'i kata saya lebih cenderung ke arah itulah. Jangan semata-mata tanah halal. Tapi boleh juga. Telah menceritakan kepada kami oleh Ibnu Uyainah bahawasanya dia mendengar Umar bin Dinar berkata, aku mendengar Amr bin Aus Al-Thaqafi berkata, telah menceritakan kepadaku oleh Abdurrahman bin Abu Bakr. Dia kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yurdifa Aisyah fayu'mirha min at-tan'im. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakr memboncengkan Aisyah, ni adik dia lah. Adik dia. Aisyah isteri Nabi ni adik pada Abdurrahman. Ke Tan'im untuk memulai umrah dari sana. Gendo lah membonceng tu gendo. Uta. So bawa Aisyah adik dia lah pergi nak mikot tu. Imam Syafi'i kata molek kena pergi juga ke tempat mikot tu. Jangan semata-mata tanah halal. Moga Aisyah duduk dalam tanah haram. Dah masa tu ya. Atas rasa ni Imam Syafi'i kata saya cenderung ke arah tu. Tapi di segi fiqh boleh pun. Tubik lah. Tak perlu ke Tan'im pun. Tapi secara peribadinya Imam Syafi'i kata molek pergi situlah. Lebih molek lagi. Umrah haji ifrat ni. Kalau umrah lain. Ifrat lah. Ni ifrat. Tadi kan dia sebut ifrat. Ni bab ifrat. Sesat dah haji tu. Sesat dah haji. Sebab tu dia kata tubik tanah halal. Cukup dah tu. Ke ifrat lah tu. Tapi Imam Syafi'i lebih tetap kata dia muyul. Muyul ni mana amilu ilah. Saya cenderung ke arah tu. Kata Imam Syafi'i lagi, apabila seseorang berihram untuk haji, kemudian ia tertinggal, mana tidak boleh meneruskan haji, maka dia wajib keluar dari hajinya dan boleh melaksanakan umrah. Tapi tahun depan, dia wajib melaksanakan umrah lagi disertai dengan menyembelih binatang korban. Sebab tak boleh buat. Kena buat. Mana tak lepas ke fardu haji. Jadi buat umrah lah. Mana? Memang. Kalau dia sakit, lagi mula. Tapi hak ni anda tengok memang ulama kata memang baik, dia timbul isu gini. Ini ada seorang profesor lah, anda baca dalam artikel dia, seorang perempuan nama pun tengok lama dah. Dia bincang ni, dia kata kita harapnya, dah kita pergi dah tak boleh, lepas tu kita klik pula dah, lepas tu nak pergi pula, satu saya. Lepas tu timbul isunya, lepas tu lagu mana dia kau habis banyak tu, kita tak boleh nak buat. Dia kata hak tu kita mengharapkan Tuhan beri pahala haji. Cuma orang pak, jadi hak ni dia kilain dah dia kata. Katalah dia tak lagi lepas tu. Lepas ke fardu dia. Mana boleh pahala. Tetapi dia tetap sebut. Mana kalau kik gini tetap kena buat badal juga. Kesihatan kota tu loh. Dia ingat mudah ke? Dia gini, dia sistem. Memang kalau tak buat gitu jadi ramah sangat lah. Seperti contohnya anak tu. Mana kalau setia anak nak pergi. Memang anak akan mohon, tapi mungkin anak pernah dah buat. Mungkin ni kerajaan Saudi pun sudah pelonggar dah bak mahram dan sebagainya. Jadi kemungkinan tak boleh anak lagi. Isteri dia pergi dengan jemaah, memang selamat pun. Memang orang buat gitu belakang lah ni. Jadi kita kata, tak boleh saya nak dengan isteri. Dia kata beribu lagi perempuan lagi. Mesti dia jawab gitu. Kok Kelantan sahaja perempuan sama mana. Lepas tu, tabur haji ni dah. Dia buat khusus dah tu. Dia ada khusus dah. Jadi maknanya bagi anak, sebab dia kata kalau peluang kepada kita kita pergi sunat. Orang lain wajib berapa ribu, puluh ribu lagi. Betul juga alasan dia tu. Jadi hak ni pahala tu anak yakin insya-Allah boleh lah. Cuma kelepasan fardu tu tak lepas. Tak lepas lah. Mungkin dia tak boleh buat. Tapi umrah tu jadi. Gitu. Tahun hadapan tu mana tak apa. Dia sampai mati kan kita sebut sampai mati. Cuma setengah-setengah ulama kata dia kewajipan ni setahun. Mana kalau lepas daripada tu setengah tak kata dosa lah. Ulama tidak sependapat gitu. Dan mazhab Syafi'i kata sampai mati. Bila dia mampu, kalau sampai mati apa dosa. Tapi hukum mana pun orang kena ganti. Ada juga yang kata tak boleh ganti sebab dia mampu dia tak pergi. Mana kalau gitu berat tanggung dosa. Nak pupul tarpai tu lah selesai. Kalau habis modal tu dia kira lain lah. Dia tak mampu tu. Tak mampu tu. Misalnya contoh degi, tiba-tiba tak boleh nak buat. Klik mari. Tak ada repetisinya. Hak tu pun berapa lama duk kumpul tu tak. Jadi anak dia kembali pada gairu mustati'. Orang yang tidak mampu balik. Gitulah. Sebab tu kalau kita tengok dalam agama kita ni, dia fleksibel.
benda ni. Benda wajib, tapi kalau berubah keadaan jadi lain pula hukumnya. Tengok keadaan. Tapi atas nama ikhlas tu, dia tidak akan berlaku orang mukmin sebenar mengambil kesempatan. Dia tak akan berlaku gitu. Baik, kita pergi seterusnya. Waktu dibolehkan umrah. Imam Syafi'i berkata seseorang boleh melakukan ihram untuk umrah di sepanjang tahun yang dia kehendaki, termasuk hari Arafah dan Mina, dan hari-hari lain termasuk hari tasyrik lah, sebab dia tidak melibatkan haji. Kalau buat umrah saja. Tapi kalau haji tak boleh, kena musim dia. Zulhijjah pun dalam tempoh tu lah. Bermula daripada, kita kata ambil 8 lah lagi. Sampai ke hari-hari tasyrik. Tapi kalau umrah, tak. Sepanjang tahun. Orang duduk tengah buat haji, kita pergi buat umrah saja. Boleh. Tak ada masalah. Tu. Tetapi apabila dia bermaksud untuk melaksanakan haji, tapi dia maksud niat dia nak melaksanakan haji, maka menurut pendapat saya, kata Imam Syafi'i, lebih baik dia mempersiapkan diri berihram untuk haji saja, atau berihram untuk haji dan umrah. Jika dia melakukan umrah saja, maka umrah tersebut sah dan dianggap sebagai umrah yang wajib dalam Islam. Umrah yang ia wajibkan untuk dirinya sendiri, nazar, umrah sunnah atau umrah dilakukan untuk orang lain, mana jadilah nak yang jadi. Kalau dia buat umrah tu, ni dia musim haji ni, pada musim haji memang jadi pun, tapi rugi lah. Padahal duduk situ dah. Main niat dua-dua lalu. Ataupun buat dua-dua, tak kira lah aku mana tak matok ke, tapi buat dia dua-dua lalu. Ni kalau kita pergi buat umrah saja boleh. Cuma ni dia kata ni, kalau dia bermaksud untuk haji saja, maka menurut lebih baik dia mempersiapkan diri berihram untuk haji saja. Lepas tu lagu mana? Setengah ulama kata tak boleh, kena buat sekali dengan umrah. Atau berihram untuk haji dan umrah. Sebabnya begini, dia ada ulama berpendapat, dia kata, mana tidak semesti, tidak wajib lah. Boleh buat haji saja. Ada, kalau kita tengok. Tapi tempat kita tak amal tu. Tak amal tu. Sebab dia kata wajib sekali. Ingat mudah kau nak pergi tak? Tapi tak ada, Ana setahu Ana lah, tak ada tempat kita buat sah. Memang dia pergi, dia bukan sekat sah murah. Sekat kat nak dia buat. Wah, 7, lebih dari 7. Sahabat Ana tu 3 sehari. Dia masak lebih di tengok ni. Kata, 2 dah ni. Tak nak pergi pula tu. Gua kata ni kan dekat 5 kilo dah. Sewa kereta berapa ya bayarnya? Penuh kalau cukup orang. Tu. Murah ya, naik kereta pelik kita pergi 3 orang dia bagi 3 orang. Murah ya, tak faham mana. Ana pun pernah buat juga sebab ana bawa jemaah dia nak pergi. Memang kita buat sekali ya. Ana pergi bukan dengan pakaian ihram. Pok dia kelih lah aku. Kata tak apalah. Nak buat. Cuma saya tolong guide lah untuk dia pergi. Murah ya bayarnya. Berapa belah riyal ya sore-sore. Kalau dia buat umrah ya. Umrah supir. Supir. Umrah apa ni? Taksi dulu kat Arab kan. Umrah ujrah tu ke ujrah. Supaya dia tak taksi. Jika ia melakukan umrah saja, maka umrah tersebut sah. Tak ada masalah pun. Niatnya haji, niatnya buat haji juga, tapi dia buat umrah sah. Tak buat haji, jadi walaupun niat dia asal niatnya. Niat asalnya haji. Dia pergi buat umrah, memang sah. Dan dianggap sebagai umrah wajib lah kalau dia pertama kali buat umrah. Dan kalau dia buat umrah, kalau nazar, lepas nazar. Kalau umrah tu dia niat umrah sunat, dia buat dah sebelum lepas tu dia buat, jadi sunat. Gitu maksud dia. Kalau dia buat tu meniat untuk badak umrah orang lain, boleh juga untuk orang lain. Maknanya jadi. Kisah. Molek tak molek tu suku kira. Sah lah ayatnya. Imam Syafi'i kata lagi, apabila ada yang bertanya, mana dalil yang menyatakan bahawa umrah tu boleh dilakukan pada hari-hari haji? Dia pergi buat umrah tu pada contohnya 10 Zulhijjah lah. Misalnya, contoh. Mana dalil kata sah? Imam Syafi'i kata boleh, tak salah. Sebab dia tidak nak buat haji, dia buat umrah. Mana dalil dia? Terlepas ukur Arafah. Memang dia tak siap haji. Sini nak ayatnya boleh sah umrah tu. Kita kata rugi dah, kita tak bicara rugi. Kita tak bicara ayat sah ke tak? Tu boleh. Sah. Boleh.
jadi umrah tu. Tu maksudnya. Jadi jawapannya adalah bahawa Rasulullah menyuruh Aisyah untuk melakukannya. Lalu Aisyah memasukkan haji ke dalam umrah dia tu. Kemudian dia wukuf di Arafah dan Mina dalam keadaan berhaji dan berumrah sementara dari awal. Asalnya dia niat umrah. Ni dia sebelum tawaf tu lah, sebelum tawaf tu. Sebelum dia tawaf tu, dia masuk. Dia niat pula sekali dengan haji. Jadi. Jadi. Bawah tidak ada waktu. Imam Syafi'i kata lagi, umrah itu boleh dilakukan sepanjang tahun. Dan seseorang boleh melakukan umrah tersebut. Kenapa hal tadi ni aku tak faham pula. Asal dia nak buat umrah, mana masa di ihram pun, ihram umrah. Jadi nak pergi buatlah umrah tu. Kayak umrah tu, mula-mula pergi, kena tawaf. Dia masuk masjid. Tapi tak ada tawaf. Dia pun niat haji. Jadi. Moga kita berbicara di musim haji ni. Lepas tu dia kena buat upacara haji lah. Lepas tu sampai habis. Jadi. Boleh gitu. Jadi macam apa? Macam kiran lah pula. Jadi kiran lah. Gitu. Kata Imam Syafi'i, umrah itu boleh dilakukan sepanjang tahun. Dan seseorang boleh melakukan umrah tersebut di tahun itu berulang-ulang kali. Maksud berulang-ulang kali, kena faham balik. Mana kita pergi acak kali Mekah tu bukan kata duduk Mekah. Kita pergi Mekah, kita duduk sana kata 7 hari. Berulang kali buat. Yalah, di segi pekoh boleh. Hak ni, cuma hak ni dia maksud sini. Mana klik rumah. Lepas tu pergi pula. Nama umrah tak apa gitu. Haji tak boleh sekali setahun. Umrah boleh. Ini adalah pendapat umum penduduk Mekah dan sekitar penduduk Mekah. Moga dia duduk situ dah. Isunya isu kita duduk tanah halal ni. Tanah Jawi ni nak pergi. Walaupun banyak pitih pun. Boleh juga gitu. Cuma isu jadi timur khilafnya duduk tepat tu. Duduk di tanah halal. Kerana nak buat haji kena keluar. Kita bukan duduk situ. Tu jadi khilaf tu. Kata kebanyakan ulama hadis kata sekali ya. Gitu ya. Hak ni pendapat umum hak duduk di Mekah ni. Dia sekitar dia. Memang rumah dia situ. Dia pun duduk situ. Diriwayatkan dari sebahagian putera Anas bin Malik yang mengatakan bahawa ni anak-anak Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik ni Tubuh Imam Syafi'i ini. Dia kata pada suatu hari kami ada bersama Anas bin Malik di Mekah. Ketika kepala Anas bin Malik sudah hitam. Silap. Anas bin Malik ni itulah khadam Rasulullah tu. Bukan Imam Malik. Imam Malik tu. Imam Malik tu Malik bin Anas. Ni Anas bin Malik ni khadimu Rasulillah ni. Moga dia kayak Ansar kan. Dia ni orang Ansar. Jadi ketika kepala Anas bin Malik sudah hitam. Hitam ni makna tumbuh rambut. Sebab dia ni antara khsirah sahabat. Sahabat kecil. Moga masa Nabi pergi di Madinah pun dia umur 10 tahun. So kata sebelah. Maka dia keluar untuk melakukan umrah. Ni. Jadi hak ni maksud dia melakukan umrah ni berkali-kali. Tu maksud dia nya. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib. Ni kita nak bincang ni hak ni bincang ni boleh ke tak buat umrah ni berkali-kali? Boleh. Anas bin Malik buat berkali-kali juga. Moga dia duduk mana bila dia ke Mekah tu dia buat. Dia buat lebih dari sekali lah. Tu maksud dia nya. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dia kata umrah itu maksimal dia sekali adalah sebulan. Sekali adalah sebulan. Dia kata. Sayyidina Ali ni kalau kita tengok banyak juga pendapat dia tak serupa dengan orang lain. Wan har kan dia kata letak tangan atas dada. Sedangkan wan har tu kita kata setengah ulama dia kata sembelih binatang lah. Korban. Mana letak sini? Antara pendapat dia wan har ni dekat dengan har ni. Har ni sini tempat sembelih. Letak situ masa maya. Dia antara pendapat gitu. Baik seterusnya. Jadi saya nak kata sebulan ya. Maksimal dia sebulan. Sebulan tu sekali. Diriwayatkan daripada Ibnu Musayyab bahawa Aisyah berumrah setahun 2 kali. Sekali dari Zulhulaifah, yakni miqat di Zulhulaifah, dan kali yang kedua tu di Juhfah. Kalau Zulhulaifah tu ana tengok dalam internet tu dia kata 14 kilo. Kalau Juhfah ni jauh 208 kilo. Mari daripada pada Madinah ni. Imam Syafi'i berkata, anak gitu kita tidak berhenti di Juhfah, di Bir Ali. Bir Ali kan jauh kan sini sebab anak cek dalam internet dia kata 14 kilo. Rasa jauh kalau Bir Ali ni.
Letih kita nak bahagia. Dia setengah jam daripada Madinah. Lebih dekat ke Madinah. Macam Madinah. Di Bir Ali itulah tu. Jufah ni jauh. 208. Tapi ana pun tak pasti, ana tengok beberapa artikel tu dia kata 14 kilo je ke 14 kilo. Tak setengah jam 14 kilo. No. Lama naik bah. Ana naik bawah selama. Setengah jam daripada Madinah. Ana selebih ana naik dulu setengah jam. Masalah ni ya. Dari Madinah. Ya iyalah, makna jauh lah. Kalau dia Madinah betul lah. Ni Mekah ni. Oh, memang jauh. Aku tak 14 daripada Madinah. Dia lebih dekat ke Madinah. Memanglah betul. Ali 14 ke arah ke Madinah. Iyalah betul lah. Kalau arah ke Mekah jauh lagi. Ni. Anda kena itu mula anda sesilap ni. Supaya anda tengok beberapa kali kat tempat kita, Bir Ali ni orang sepuluh negara anda naik mana. Jauh tu. Maknanya lebih jauh daripada Jufah lagi. Dia sebab dia berkata 400 lebih, 400 kilo lebih. Nah, Mekah Madinah ni. Tapi tak apalah, maknanya Aisyah ni 2 kali umrah tu dalam setahun dia buat tu. Satunya daripada Zulhulaifah. Situ dia niat ihramnya. Dan satu lagi daripada Jufah itu. Boleh cek semula lah tu dengan tempat tu. Dia Bir Ali tu maknanya dulu tempat sumur tu. Bir tu makna telaga. Dulu tempat dia gini, orang Arab ni kalau ada kawasan osis tu tempat berhenti. Sumber air. Bir tu makna telaga sahaja. Baik, tak apalah. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang berihram untuk umrah, maka dia boleh memasukkan umrah tersebut ke dalam haji selama dia tidak lagi tawaf di Kaabah. Dia buat umrah. Di miqat tu niat umrah. Masuk masjid, nak tawaf. Tak sempat tawaf, dia pun niat sekali dengan haji. Jadi, boleh. Tapi jangan tawaf lagi lah. Kalau dia tawaf dah tak boleh. Itu maksud dia. Tapi kalau dia sudah tawaf, maka dia tidak boleh memasukkan umrah tersebut ke dalam haji. Tak boleh. Seandainya dia melakukan juga, maka yang sah adalah haji dia. Haji jadi. Kerana ia melakukannya di luar umrah dan memasukkannya dalam waktu yang dia tidak boleh memasukkan haji dalam umrah. Sebab bila kata dia sudah tawaf, baru dia niat itu, tak boleh. Sebab apa? Sebab hakikatnya sebenarnya bila dia tawaf tu haji, dia tak buat lagi sebenarnya. Moga haji dia start ni bila dia pergi ke Arafah ni. Tu ya. Kukuk mana pun maknanya sebelum dia tawaf. Kalau dia nak masuk, nak niat pula sekali dengan haji tu, baru boleh. Kita buat haji, kita buat umrah ni, kita mula dengan tawaf tu, nak. Lepas tawaf tu kemudian sa'i. Nak. Hak niat tu ialah sebab tu dia kata niat ihram. Niat ihram umrah. Bukan niat ihram haji. Tapi boleh masuk. Bila sebelum tawaf masuk masjid tu, dia pun niat dua-dua dia tu. Dia niat gitu misalnya, boleh. Sebab kita bincang ni untuk tengah musim haji ni. Bisa musim haji ni. Tapi apabila seseorang berihram untuk haji, maka dia boleh memasukkan haji tersebut ke dalam umrah dan tidak harus berihram lagi untuk umrah. Ia juga tidak wajib membayar fidyah pun. Maknanya dia jadi haji kiran juga lah ni kira ni. Gitu. Sesiapa yang pada tahun itu belum melaksanakan haji atau sudah melaksanakan haji tetapi tidak disertai dengan umrah sampai ia sempurna mengerjakan haji di akhir hari-hari tasyrik, baik dia ambil nafar awal ni maknanya dia tak sempat 13 tasyrik tu lah. Mana 11 dan 12 hari tasyrik tu terus dia sesat dah. Mana dia kata dia melontar pun awal dah. 3 jam roh tu dalam 2 hari tu dia buat. Tu dia panggil nafar awal. Lepas tu dia adalah syarat-syarat dia lagi tu. Nafar awal dulu buat. Tak apa ajar buat nafar awal. Balik awal kita. Dia tak boleh duduk situ. Jangan masuk hari ketiga tu. Hari 13 tak boleh. Tu kalau buat tu dia kena sempurna tu. Tak boleh klik. Baik ia mengambil nafar awal atau nafar thani, akhir lah, iaitu nafar yang berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah tu. Tu kalau maka pada saat itu dia boleh melakukan umrah. Iaitu ketika tidak ada lagi amalan haji yang harus dilakukan. Tapi dia mengakhirkan umrahnya, maka saya berpendapat itu lebih baik bagi dia. Maknanya dia pastilah dia buat bila sesat semua dah haji tu. Tu maliknya. Tetapi kalau dia sudah nafar awal, niat nafar awal, lepas tu dia boleh buat umrah lalu.
Boleh. Boleh, tak ada masalah pun. Baik, apabila dia berihram untuk umrah pada hari nafar awal, kemudian ternyata dia duduk di Mina lagi. Dia tak berakak pergi ke Masjidil Haram. Maka ihramnya batal. Ihramnya batal. Kerana pada saat itu, ia tinggal di suatu tempat Mina dan di tempat itu dia harus menyelesaikan ibadat hajinya. Sehingga dia tidak boleh keluar dari Mina sebelum amal hajinya sempurna. Dia kena sesar. Jadi maknanya dia kena habis ke hari terakhir tu. 13 tu lah. Tu. Ni dia kira apa ni sebelum masuk waktu maghrib nak. Sebelum masuk waktu maghrib. Kalau maknanya dia kena tobik sebelum tu lagi. Kalau tidak, dia kena duduk situ. Dah tak boleh buat umrah. Tak boleh. Nak buat umrah selepas ni. Selepas habis. Jadi tak jadi nafas awak lah jadinya. Sopo lah jadinya. Cuma Ana tak tahu lah ni lagu mana. Sebab Ana dulu memang semua buat nafas awal lah kau. Bagi pilih apa? Dia tengok keadaan lah tak? Tapi Ana itu semua 900 orang Kelantan gitu. Semua nafas awal berlaku. Dia istihad di hotel. Biasa dia ada 2-3 hari lepas haji tu nak balik. Jadi biasa Nak suruh tidak sesak itu sangat ada. Betul. resin apa kau nak. Untuk kemudahan itulah maksudnya. Boleh daripada buka pakai 2 hari ya, bawah juga. Iyalah. Dia jadi sutuk, masa sutuk dah. Ana pun tak ingat hari tu apa sebab dia buat nafar awal, tak ingat sebab Ana pergi 40 hari. Ana semua mungkin nak bertolak ke Madinah agaknya. Ana pun tak ingat. Tapi buat nafar awal semua, orang Kelantan pergi. Buat MDB dah. Pergi 900 orang Kelantan. Tok Imam dengan Tok Ngulu. Baik, seterusnya. Saya ambil sikit lagi. Bab orang yang berihram untuk 2 haji atau dua ihram. Imam Syafi'i berkata, sesiapa berihram untuk 2 haji secara bersama-sama ataupun melakukan satu haji kemudian memasukkan haji lain ke dalam haji yang pertama sebelum haji yang pertama selesai dan ia berihram dengan 1 kali haji. Satu ihram tapi buat untuk 2 kali haji. Maka tidak ada yang wajib dilakukan dalam haji kedua dan dia juga tidak wajib membayar fidyah atau qada dan lainnya sebab tak jadi ayat kedua tu. Itu sebenarnya nak ayatnya. Sekali ya boleh buat macam ni. Dia nak ayat ni orang panggil fiqh, dia nak ayat kalau ada orang niat kita tak jadi. Jadi hak mula-mula tu ya. Tak boleh niat 2 tak boleh syak ketiga. Nah. Supaya ni lah orang buat pada haji pergi buat 5 sekali agama. Niat kau tu. So ya jadi. Pitih boleh lah 5 tu. Lepas tu masalahnya jadi hak siapa dah 5 niat tu. Hak tu jadi masalah tu. Tapi hukum mana ulama kata jadi sah ya. Lepas tu bagi mic lah dia kata. Nah, yo kau orang menipu lagu tu ni. Apa disebut sini tidak membayar fidyah? Mana? Kat mana eh? Dia wajib bayar fidyah. Kalau ada kita tengok. Ada sebab hak tu tak jadi tu. Sebab muka dia tak jadi awal lagi. Kalau dia berlaku kesalahan untuk haji hak pertama tu memang dia kena bayar fidyah. Hak tu kena bayar. Dia dam lah yang dam dia dam ni kalau katakanlah dia buat hak okay, dia buat tamattu dengan itu memang kena bayar dam tu. Hak tu kena bayar. Isu dia nya hak yang kedua tu, hak tak jadi tu. Tak perlu bayar. Atau tak jadi pada awal lagi. Hak jadi tu memang dia kena bayar, dia kena hadiu tu, binatang korban tu kena sembelih tu. Nak tu hak ni hak tak jadi ni. Yang terjadi tak perlu bayar. Sebab dia kata maka tidak ada yang wajib dilakukan dalam haji kedua. Hak sesuatu yang wajib kena buat untuk haji kedua sama ada dam ke, tak ada berlaku. Moga tak jadi dah waktu tu. Sebenarnya tak buat pun cuma niat ya, mulgha dia panggil niat mulgha. Dia panggil niat mulgha yang kedua tu. Niat tu tak pakai hampa. Tu maksud dia nya. Takut kita kata dah niat gitu kena bayarlah denda. Tak payah apa pun. Tak ada. Tapi hak berkait dengan hak pertama tu kena lah. Jadi so ya hakikat nak ayat tu lah. Tu. Tak perlu qada, tak perlu apa-apa. Hak dia kali gini kita kena hak mula-mula ni kan dia ada qada kalau tak jadi lepas-lepas kena. Ni tak ada lah. Moga tak jadi pada awal. Niat tu tak kena dah tu. Sempurnanya amalan haji adalah ketika seseorang sudah melakukan tawaf, mencukur rambut, melempar jumrah dan bermalam di Mina. Dan berakhir itulah lepas pada tu dengan tahallul tu cukur rambut tu tu enggak dia bila bermalam sesat lah tu gitulah.
Dia ni mudah sebenarnya. Kau tengok dalam internet tu kan, anda tengok ada beberapa tu dia buat sesa tu. Tak sini hari ni berjalan sini dia buat salah satu tu mudah. Kita faham. Okay, Imam Syafi'i kata lagi. Kami meriwayatkan beberapa hadis daripada Umar bin Al-Khattab dan sejumlah sahabat lain lah, bahawa mereka tidak berbeza pendapat apabila seseorang berihram untuk haji tetapi tidak boleh wukuf di Arafah, maka ia harus segera tawaf dan sa'i serta mencukur rambut dan tidak boleh terus berada dalam ihram dia. Kemudian di tahun depan dia harus mengqadha haji yang batal tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya dia tak jadi haji, cuma dia kena sesalat lain tu. Tak ada wukuf. Kan wukuf tu amalan utama tu. Al-Hajju Arafah Nabi kata. Pada lain dia kena buat. Dia kena buat juga. Tapi tak jadi. Tak jadi. Kena qadha. Itu maksud dia. Hak ni anda tengok. Bukan dalam mazhab Syafi'i saja ni. Tidak kata bila tak ada wukuf hak klik, maka tak buat orang lain. Ada, dia kena buat. Untuk orang sakit boleh bawa bila ni di Arafah. Iyalah. Kemudian di tahun depan dia kena qadha haji yang terbatal. Mana haji dia terbatal. Sebab dia sudah masuk dah, mungkin dia niat ihram dah kan. Nah, tiba-tiba tak alih. Begitu juga seorang yang telah menyesalkan sepuas sayana tu lah. Tak ada buat gapo hingga pergi 4 hari. Masa sekali ngana rebah. Masa tu panah. Sedar suruh tak kain atas kepala ni. Mai hari Jumaat ni. Pergi tak ada masuk masjid, duduk tengah panah. Pupuk Pakistan tak apa. Kerah kepala tu apa tu. Nah, rebah. Dia tak ada maya, dia rasa pening, dia orang kelik. Masa tu di Janadriyah Hotel. Janadriyah tu kubah dulu lah, tak ada dah kosong lah tu. Jalan lapis apa ni? 800 meter. Siapa di hotel buka lift tu bing gebuh. Struk habis memang tak. Pergi ke hospital, tak boleh buat apa satu, kita nak klik pergi ambil dia di hospital. Tu. Yalah, nak one hendak kita, tetapi kukuk mana pun sebab musabab dia tak ngawah doktor. Oh ya dah musim panas ni. Kena jagalah, setengah tu payung kecil letak. Bukan dalam ihram pun dia tu masa tu. Tapi tak dengar. Memanglah orang Arab ni kadang-kadang pakai piah gitu. Kita tak boleh. Keadaan orang kita tak terbiasa begitu. Kesian dia ingat hari pakai hari ni. Klik sedih kat dia. Jerit. Begitu juga orang yang telah menyelesaikan ibadah hajinya dengan sempurna, dia tidak boleh berada dalam ihram dia. Selepas tahallul lah maksudnya ni. Sesat haji. Sehingga apabila dia melakukan 2 ihram haji, maka salah satu dah hajinya akan gugur. Supaya juga. Wallahu'alam. Tak jadi yang kedua tu. Diriwayatkan daripada Atha dengan jalur sanad periwayatan bahawasanya ia berkata, apabila seseorang berihram untuk 2 haji, maka caranya adalah sama seperti orang yang sedang berihram dengan 1 haji. Sebab ayat kedua tu tak jadi. Tidak atau kena 2, tawah jadi 14. Pendapat ini diikuti oleh Hasan bin Hasan, Abu Hasan, yang mengatakan bahawa begitu pula yang berlaku pada 2 umrah sekaligus. Begitu juga dia kena buat sekali. Ya. Tak boleh buat 2 sekaligus gitu. Mana hak yang kedua tu tak jadi. Adapun sempurnanya umrah dengan tawaf di Kaabah berikut sa'i, Safa, Marwah serta menggunting rambut yakni tahallul. Ia juga berpendapat bahawa sesiapa yang hajinya batal maka dia harus bertahallul dengan cara tawaf dan sa'i. Kemudian mencukur rambut dan mengqadha haji tersebut di tahun berikutnya. Maknanya kena melalui juga proses ni. Proses tawaf, sa'i. Lepas tu tahallul. Jadi umrah lah. Mana? Umrah tu jadi. Umrah tu jadilah. Maknanya haji tu tak jadi. Maknanya sebab dia niat. Muka niat umrah. Dia kalau sekali. Kiran. Kiran. Jadilah. Tapi kalau tamattu tak jadi ni. Jadi haji saja. Umrah saja. Kalau dia batal lah. Maknanya lepas tu cukur rambut. Qadha haji tersebut di tahun berikutnya. Kena qadha. Sebab tak jadi. Hal ini menunjukkan bahawa seseorang tidak boleh berihram untuk haji di luar bulan-bulan haji. Tak boleh. Sebab tahun berikutnya tu makna masuk tu. Bulan Zulhijjah pula tu. Orang yang hajinya batal, maka dia boleh memulai ihram hajinya di tahun berikutnya. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Sepengetahuan saya, kata Imam Syafi'i, mereka juga berpendapat bahawa orang yang hajinya batal tidak harus keluar dari ihram dengan cara tawaf. Tak boleh. Ia juga tidak boleh terus berada dalam ihramnya. Kerana ihram haji itu tidak boleh dilakukan di luar bulan-bulan haji. Mana kena segera lah.
Hal ini juga menunjukkan bahawa orang yang keluar dari ihram haji kemudian melakukan amalan-amalan umrah, maka bererti hajinya berubah menjadi umrah kerana yang diniatkan pertama kali olehnya adalah haji. Maka ihram tersebut adalah ihram haji, bukan ihram untuk umrah. Gitu Jadi ta'lih tu ta'lih lah maksud dia ta'lih. Ta'lih. Gitulah cumanya kalau hak ana setahu ana lah setakat ana kalau hak jenis haji kiran itu kalau haji tak jadi bukan bermakna umrah tak jadi. Itu kalau haji kiran lah. Sebab moga dia niat sekali tu. Moga dia capus sekali lalu dah. Gitu Baik, perbezaan pendapat tentang orang yang berihram untuk dua haji atau dua umrah. Ni ada khilaf pula sini. Ni kita bincang minggu hadapan lah insya-Allah. Kita berhenti setakat tu dulu. Sebab dia ni hak ni sebenarnya haji umrah ni pun khilaf banyak juga semaya juga. Berbeza-beza pula. Kalau kita tengok dalam kitab Pak Mazhab tu gini macam-macam pula situ tu.